Akan kita 100% merdeka sebenarnya. Tak bergantung dengan makhluk asing lagi. Ni kita merdeka bergantung dengan makhluk asing. Bergantung dengan IMF, bergantung dengan Bank Dunia, bergantung dengan BlackRock, bergantung dengan macam-macam. Wajarkah rakyat Malaysia yang hanya bergajikan RM7,000 sebulan ditarik subsidi petrol, subsidi pendidikan, subsidi kesihatan bagi dirinya, anak-anaknya dan keluarganya? Kalau ikut Syed Saddiq yang semuanya perlu diperincikan dan telah dimuktamadkan baru boleh umum di dalam belanjawan, maka bertahun-tahunlah baru kita boleh siapkan satu belanjawan dan berjilid-jilid buku belanjawanlah yang perlu dicetak untuk setiap seorang ahli parlimen. Jadi saya nak kongsikan profil hutang terdahulu yang perlu dibayar oleh kerajaan sekarang. 2023, 78 bilion daripada yang dulu-dulu. 2024, 97 bilion. Kerajaan telah pun memaklumkan dalam belanjawan ini kumpulan. Lepas tu disambung oleh Hamzah Zainuddin. Kerajaan ni zalim. Kerajaan ni zalim sebab nak menyusahkan rakyat. Nak mensusahkan rakyat semua ni. Jadi zalim. Jadi, alright, kita akan pergi dengan Syed Saddiq pun semua. Rafizi Ramli pun menjawab. Alright, terima kasih kawan-kawan yang hadir, kawan-kawan yang baru hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Jom kita bawa terus isu Syed Saddiq. Syed Saddiq. Dan okey, aku nak share dulu sebelum kita pergi yang Syed Saddiq keluarkan video dekat dia punya media-media sosial dah dibidas oleh Rafizi Ramli, kalau ikut akal Syed Saddiq ni hancur, susah. Tapi semalam pertama kalinya Anwar Ibrahim setuju dengan Syed Saddiq. Perdana Menteri sambut baik cadangan Syed Saddiq berkait bantuan untuk rakyat. Dan selepas ni barulah kita pergi soal Syed Saddiq. Video dia dekat media dia. Dan kalau tak silap aku ratusan ribu ke ataupun jutaan view juga. Sebab dia guna poster yang tidak diiktiraf oleh kerajaan. Jom. Saya rasa perkara yang sangat baik dalam belanjawan adalah yang Muhammad Perdana Menteri bukan setakat tambahkan sumbangan tunai kepada golongan susah, tapi juga naikkan nilai ambang bagi mereka yang boleh mohon. Ini perkara yang sangat baik dan ramai orang memerlukan. Cuma jikalau Yang Muhammad Perdana Menteri boleh masukkan melalui pindaan undang-undang supaya peningkatan itu dapat dibuat secara berkala, secara tetap. Sebagai contohnya, kita ikut kadar inflasi negara secara tahunan atau setiap 3 tahun supaya kita tidak perlu tunggu untuk pengumuman ini dibuat melalui setiap belanjawan. Kalau kita dapat lakukan perkara itu yang Muhammad Perdana Menteri, you are effectively institutionalizing change supaya pada masa-masa yang akan datang ia tidak lagi perlu ikut kepada kemahuan ataupun iltizam politik kalau kerajaan berubah. Tentang cadangan menetapkan dari segi nanti akan kita kaji di cadangan baru baik, iaitu dan lihat umpamanya keperluan meningkatkan berdasarkan kenaikan kos sara hidup. Apa pandangan yang amat berhormat? Okey, alright. Itu kira macam Perdana Menteri kita sambut baik. Ini ada soalan Hasan Karim. Tapi tak apalah, yang pasal soalan Hasan Karim ni aku bawa last kali lah. Soal ni apa hak yang ditulis. Tepat. Okay, tak apa, kita akan bawa nanti. Okay, jom kita pergi soal Syed Saddiq tu. Syed Saddiq dengan Rafizi Ramli. Ni aku pun memang kena bubuh betul-betul Syed Saddiq ni. Sebab dia ni kalut sangat. Okay, sekejap. Kalau hampa ingat, semalam ke 2 hari lepas aku ada share gambar ni. Kalau hampa ingat aku ada share poster ni. Poster ni memang tidak diiktiraf oleh kerajaan. Okey, jap. Aku share dengan hampa gambar ni. Sekali lagi, kalau ada orang-orang hantar apa semua ni soal ni, income setiap bulan. Okey, T15. Ini tidak diiktiraf oleh kerajaan. Ini bukan hak yang kerajaan keluarkan. Sebab sekarang ni kerajaan akan refer kepada padu. Dan siapa yang tak isi padu, kerajaan akan gunakan data yang ada. Apa yang data kerajaan ada, kerajaan akan keluarkan nanti. Tapi yang Syed Saddiq, dia tunggang poster itu untuk nak modal tibai kerajaan lah. Jadi jom kita dengar.
yang hanya bergajikan RM7,000? Wajarkah rakyat Malaysia yang hanya bergajikan RM7,000 sebulan ditarik subsidi petrol, subsidi pendidikan, subsidi kesihatan bagi dirinya, anak-anaknya dan keluarganya? Baru-baru ni kita dengar dalam Belanjawan 2025 bahawa subsidi-subsidi ini akan ditarik bagi golongan T15. Kita perlu faham, siapa golongan 15% ini? Kalau mengikut maklumat DOSM, mereka yang bergajikan isi rumah iaitu RM12,000 akan diklasifikasikan sebagai T15. Tapi isi rumah ini bukan setakat seorang, tetapi Cuba hampa tengok, dia menggunakan poster tu untuk dia buat konten dan rakyat pun sebarkan video dia gila-gila punya banyak. Kan? Sedangkan padu, kita ada sistem padu dan sidang parlimen yang lepas pun Rafizi Ramli dah bagi tahu kita lepas ni kita tak pakai dah B40, M40 dan T20. Kita ada yang lain pula dan apa itu T15 kita bawa ucapan Rafizi Ramli segi di hujung tu soal T15. puratanya mewakili 3.8 individu. Yang itu kalau ada 2 orang yang bekerja bawah isi rumah tersebut, kita boleh anggarkan dalam RM7,000 sebulan. Dan kerajaan telah pun memaklumkan dalam belanjawan ini, kumpulan yang bergajikan RM7,000 sebulan ini tidak lagi layak untuk mendapat subsidi petrol. Okey, dia sebut soal RM7,000. Saja Rafizi Ramli terrajang muka dia soal RM7,000 tu. Subsidi pendidikan tidak kira ke sekolah berasrama penuh ataupun ke universiti awam dan juga subsidi kesihatan untuk memanfaatkan hospital-hospital awam. Persoalan saya adalah mudah. Adakah wajar kita menghukum mereka yang saya rasa sejujurnya berada dalam kategori kelas pertengahan kerana purata gaji bulanan mereka hanya RM7,000 sebulan? Saya harap kerajaan wajar pertimbangkan perkara ini kerana threshold RM7,000 itu teramat rendah. Kerajaan kata kerajaan ingin perangi golongan maha kaya, tetapi persoalan saya, adakah mereka yang hanya menerima RM7,000 sebulan ini wajar diklasifikasikan sebagai golongan maha kaya? Saya rasa jelas tidak. Mereka ini adalah golongan profesional, golongan pekerja, golongan kelas pertengahan. Saya desak kerajaan untuk pertimbangkan semula supaya mereka ini mendapat manfaat dan dapat terus berkhidmat dan membantu membangunkan ekonomi negara kita. Terima kasih. Alright. Okay, sebelum kita pergi video seterusnya oleh Rafizi Ramli. Okay, alright. Kalau gaji RM7,000, anak 5 macam mana? Gaji RM7,000, anak 5. Bayangkan, kereta ada 2 biji. Ada hutang rumah, ada hutang loan itu, loan ini. Babe, dia level B40 tu kalau macam tu. Ataupun M40. Sebab tu, dia hanya sentuh soal RM7,000. Okay, lepas tu, letak dikategorikan T20 ataupun T15. Itu pada aku tak boleh lah. Kan? Sekarang ni sebab tu padu dia nak tahu anak hang. Kalau ada macam aku kan baru dapat baby. Tapi katanya dia tak boleh masuk update lagi. Dia ada masa nanti dia akan buka balik. Lepas tu apa hutang kita, apa komitmen rumah ke, hang duk rumah hang hutang ke ataupun rumah sewa ke, semua. Dan kerajaan akan tahu berapa komitmen kita. Gaji RM7,000 sebulan dah tak layak dapat subsidi RON 95? Kalau belum dimuktamadkan, kenapa umum dahulu tak buat homework ke? Yang Amat Berhormat PM mengumumkan pelaksanaan penyasaran semula subsidi RON 95 tahun depan. Banyak komen di luar sana dan saya faham ini peluang yang baik untuk membuat kandungan TikTok. Pertamanya, saya ajak kita semua hadam dahulu apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat PM. 1, tidak ada kenaikan harga RON 95 kepada golongan yang berada dalam 85% terbawah dari segi kedudukan sosioekonomi. Nak mudah cakap, 85% daripada kita akan terus bayar harga RON 95 seperti biasa. Jadi tak timbul soal subsidi ditarik, rakyat dibebankan seperti diwawakan. Bagi golongan yang berada di dalam 15% teratas dari segi kedudukan sosioekonomi, mereka akan bayar harga pasaran. Maka ada yang terlebih laju dengan segera membuat kesimpulan T15 ini merujuk kepada pendapatan isi rumah semata-mata. Ini macam terlebih laju hebahkan menang perlumbaan sedangkan dia tak habis pun perlumbaan. B40, M40, T20 atau T15 hanyalah garis statistik yang bergantung kepada set data. Kalau set data itu merujuk kepada taburan pendapatan isi rumah seluruh Malaysia,
maka T15 merujuk kepada isi rumah yang taburan pendapatannya adalah 15% paling tinggi. Tetapi kita sedia maklum bahawa kos sara hidup ini tidak boleh diukur berdasarkan pendapatan kasar semata-mata. Banyak faktor lain yang mempengaruhinya, termasuklah saiz isi rumah, lokasi, tanggungan dan sebagainya. Sudah tentu penentuan T15 ini adalah merujuk kepada taburan yang lebih adil, bukannya berdasarkan pendapatan kasar semata-mata. Proses untuk memuktamadkan kriteria yang menentukan kedudukan sosioekonomi sesebuah keluarga yang lebih adil itu sedang berlaku. Kenapa umum tak bincang dulu? Pelbagai perbincangan mengenai kaedah yang lebih adil itu telah dibincangkan sebelum ini. Di Parlimen pun saya telah nyatakan hasrat kerajaan untuk beralih dari pengukuran berdasarkan pendapatan kasar semata-mata. Kaedah-kaedah yang dicadangkan dan dipertimbangkan juga telah dibentangkan dan dibincangkan di pelbagai peringkat kerajaan. Sekarang, setelah kerajaan telah membuat keputusan untuk melaksanakan penyasaran semula subsidi RON 95 dengan garis masa yang jelas, kaedah yang dimuktamadkan itu akan diangkat untuk persetujuan Jemaah Menteri. Setelah semuanya telah diharmonikan dan perincian pelaksanaan itu mendapat kelulusan Jemaah Menteri, maka barulah ia boleh diumumkan kepada rakyat. Still tak puas hati? Kenapa umum masa belanjawan sedangkan perincian belum dimuktamadkan? Belanjawan ialah penyataan hasrat dan rancangan kerajaan untuk tahun itu. Hatta angka-angka yang diumumkan itu adalah satu anggaran dan unjuran. Bukannya kita dah buat spesifikasi bangunan, lantik kontraktor baru dimasukkan dan diumumkan di dalam belanjawan. Kerajaan menyatakan rancangan pendapatan dan perbelanjaan yang melibatkan dasar-dasar dan projek-projek pada anggaran awal untuk mendapat kelulusan Dewan Rakyat. Selepas diluluskan, kerajaan kemudian menggunakan kelulusan itu untuk memperincikan projek-projek untuk dilaksanakan, termasuklah membuka tender, melantik kontraktor dan sebagainya. Kalau ikut Syed Saddiq yang semuanya perlu diperincikan dan telah dimuktamadkan baru boleh umum di dalam belanjawan, maka bertahun-tahunlah baru kita boleh siapkan satu belanjawan dan berjilid-jilid buku belanjawanlah yang perlu dicetak untuk setiap seorang ahli parlimen. Sepatutnya beliau sedia maklum proses ini sebab beliau pernah menjadi menteri termuda. Ya, sepatutnya dia kena tahu lah. Okey, sepatutnya Syed Saddiq kena tahu lah. Sebab hang kan orang menteri yang termuda, of course, segalanya hang tahu. Tapi masalahnya takkanlah hang tak tahu. Takkan hang tak faham. Kan? Dan banyak juga orang yang mengeluarkan kenyataan. Habis tu apa function padu? Ya Allah, takkanlah hang tak faham macam mana kerajaan nak kira, kerajaan nak tentukan hang. Of course kerajaan akan refer daripada padu. Sebab tu rakyat Malaysia kena isi padu. Lah kerajaan tahu dan kerajaan letak hang di level T15 ke ataupun di level B40 ke ataupun M40. Tu je. Jadi jom kita sambung. Ikut Syed Saddiq yang semuanya perlu diperincikan dan telah dimuktamadkan baru boleh umum di dalam belanjawan, maka bertahun-tahunlah baru kita boleh siapkan satu belanjawan dan berjilid-jilid buku belanjawanlah yang perlu dicetak untuk setiap seorang ahli parlimen. Sepatutnya beliau sedia maklum proses ini sebab beliau pernah menjadi menteri termuda. Kenapa umum masa belanjawan sedangkan perincian belum dimuktamadkan? Belanjawan ialah penyataan hasrat dan rancangan kerajaan untuk tahun itu. Hatta angka-angka yang diumumkan itu adalah satu anggaran dan unjuran. Bukannya kita dah buat spesifikasi bangunan, lantik kontraktor baru dimasukkan dan diumumkan di dalam belanjawan. Kerajaan menyatakan rancangan pendapatan dan perbelanjaan
yang melibatkan dasar-dasar dan projek-projek pada anggaran awal untuk mendapat kelulusan Dewan Rakyat. Selepas diluluskan, kerajaan kemudian menggunakan kelulusan itu untuk memperincikan projek-projek untuk dilaksanakan, termasuklah membuka tender, melantik kontraktor dan sebagainya. Ya, faham baik-baik Cik Sadiq. Saja aku ulang lagi sekali tu, faham baik-baik wahai Cik Sadiq. Faham baik-baik. Janganlah terlalu melulu sekarang ni di dalam tempoh perbahasan. Hang tak apalah, hang duk kayuh, hang duk kalut nak kayuh basikal, nak lari jauh-jauh. Hang duk kalut dengan yang tu. Adakah masa hang nak fikir semua ni? Sekarang ni tempoh belanjawan. Masuk di dalam parlimen, berhujah. Bukannya seorang ahli parlimen, wakil rakyat duk kalut nak pergi berlari sana, berlari sini. Lebih baik tenaga yang hang ada tu, hampir cangkui longkang-longkang hak sumbat dekat mua tu. Kan settle masalah. Hampir korek lah lubang mana-mana. Kan? Tak ada peruntukan hang kata. Hang sendiri turun. Daripada hang duk menyusahkan dia. Ya memanglah untuk kesihatan apa semua. Tapi hang tu wakil rakyat. Hang menang lari dapatlah nombor 000 paling nombor 1 sekalipun. Dia tidak memberi manfaat kepada rakyat di parlimen mua. Ataupun mungkin dia ada, mungkin Syed Sadiq dia dah berasa untuk pilihan raya umum akan datang, mungkin dia dah tak ada peluang dah kot kan. Mungkin. Jom kita sambung satu lagi. Apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli. Jadi saya nak kongsikan profil hutang terdahulu yang perlu dibayar oleh kerajaan sekarang. 2023, 78 bilion daripada yang dulu-dulu. 2024, 97 bilion. 2025, 89 bilion. 2026, 97 bilion. Maknanya hutang-hutang yang diambil oleh kerajaan terdahulu kini perlu dibayar oleh kerajaan sekarang. Sebab itu walaupun ekonomi makin baik, cukai yang dikutip lebih tinggi, tapi oleh kerana tempoh matang hutang terdahulu yang matang dalam tahun-tahun ini perlu dibayar, jumlah hutang keseluruhan masih nampak tinggi. Dalam tempoh 2 tahun mentadbir, hutang baru tahunan telah berjaya diturunkan sebanyak 14 bilion ringgit, iaitu dijangka 86 bilion bagi tahun 2024 berbanding 100 bilion dalam tahun 2022 dahulu. Jika prestasi ini dapat dikekalkan, jumlah hutang keseluruhan negara insya-Allah akan mula menurun bermula 2027 apabila jumlah hutang terdahulu yang matang itu akan juga mula berkurang. Alright. Okey. Cuba tengok. Kerajaan dia takkan saja dia buat keputusan melulu dia nak tarik subsidi ke, dia nak agihkan subsidi, dia nak susun subsidi. Dia semua dia ada sebab, dia ada alasan. Takkanlah kerajaan hari ini yang Anwar Ibrahim duduk ulang, dia nak tinggal satu bebanan lebih besar kepada kerajaan yang akan datang. Kalaulah Anwar Ibrahim Perdana Menteri just 5 tahun saja, takkanlah tahun yang ke-6 yang akan datang selepas Anwar Ibrahim menanggung beban lagi besar, lagi teruk daripada kerajaan hari ini. Ya, kita tahu dah Perikatan Nasional meninggalkan kerajaan dalam keadaan yang tersangat-sangat teruk. Takkanlah kita nak teruskan lagi teruk. Of course, apa penjimatan kita boleh buat, kita nak buat. Apa perubahan yang boleh buat, kita nak buat perubahan. Jadi jadilah pembangkang. Sekarang hang daripada jadi ahli parlimen kerajaan, hang dah jadi pembangkang sekarang. Tanya menteri direct terus, tak payah nak buat spekulasi. Dan apabila dia mengeluarkan video dah viral dan malah ribuan yang share, habis semua orang faham dengan hang punya fahaman. Sedangkan hang tak dengar terperinci sepenuhnya lagi daripada menteri. Letih bercakap ni cerita dah. Jadi terima kasih kawan-kawan yang hadir, bantu aku like, komen dan subscribe. Okey, jom kita pergi dengan Razi Jidin. Oh, belum. Sekarang Syed Sadiq tak habis lagi. Kita ada lagi daripada Wadah Daily terhadap Syed Sadiq. Wadah Daily. Terima kasih kawan-kawan yang baru hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Okey, ini daripada Wadah Daily keluarkan video pengurangan subsidi T15 dalam perincian
Pembangkang jangan cipta naratif palsu. Okey, jom. Ini biasalah Hisham Jalil, ini pembangkang, lepas tu ni Fadli Syari, Syed Saddiq. Oh, modal nak tibai kerajaan lah cerita dia. Jom sama-sama kita dengar apa dia kata. Kerajaan telah pun memaklumkan dalam belanjawan ini, kumpulan yang bergajikan RM7,000 sebulan ini tidak lagi layak untuk mendapat subsidi petrol, subsidi pendidikan. Masa pembentangan Belanjawan 2025, PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sebut yang beberapa subsidi seperti petrol RON 95, pendidikan dan kesihatan untuk golongan T15 akan dikurangkan pada tahun depan. Ekoran tu, banyak kabar angin berlega di media sosial. Dimainkan pembangkang dengan cubaan mewujudkan naratif palsu, nak kelirukan rakyat dan cipta persepsi buruk terhadap kerajaan. Contohnya, Ahmad Fadli Syari, Ahli Parlimen Pasir Mas, mencipta naratif bahawa kemenangan kerajaan perpaduan dalam PRK Mahkota memberi laluan mudah untuk menarik balik subsidi RON 95. Lepas tu, Yang di-Pertua PAS Johor Bahru, Dr. Muhammad Mazrui Yahya, kritik kerajaan yang katanya terus menghukum golongan T15 sambil mempertikaikan istilah golongan mahakaya yang dianggap tidak berasas. Syed Saddiq, Ahli Parlimen Muar juga cuba bagi tanggapan buruk pada kerajaan dengan dakwa golongan pertengahan akan terbeban. Dia guna info yang tak tepat. Kononnya golongan mahakaya tu bermula dari isi rumah yang berpendapatan RM7,000. Baru ni kita dengar dalam Belanjawan 2025 bahawa subsidi-subsidi ini akan ditarik bagi golongan T15. Kita perlu faham, siapa golongan 15% ini? Kalau mengikut maklumat DOSM, mereka yang bergajikan isi rumah iaitu RM12,000 akan diklasifikasikan sebagai T15. Tapi isi rumah ini bukan setakat seorang, tetapi puratanya mewakili 3.8 individu. Yang itu kalau ada 2 orang yang bekerja bahawa isi rumah tersebut kita boleh anggarkan dalam RM7,000 sebulan. Dan kerajaan telah pun memaklumkan dalam belanjawan ini, kumpulan yang bergajikan RM7,000 sebulan ini tidak lagi layak untuk mendapat subsidi petrol, subsidi pendidikan, tidak kira ke sekolah berasrama penuh ataupun ke universiti awam, dan juga subsidi kesihatan. Malah, Hisham Jalil, bekas ahli MKT UMNO, juga gunakan naratif yang sama, mengatakan kerajaan tak adil sebab bebankan golongan P15 dan rakyat biasa melalui penyasaran subsidi petrol RON 95. Amboi, keluju betul ya pembangkang menghentam kerajaan. Seperti mana yang dikatakan penganalisis politik Norman Razwan, persepsi tentang golongan mahakaya ini perlu diperbetulkan. Katanya, secara peribadi, mahakaya melibatkan golongan jutawan atau billionaire yang mungkin seperti Vincent Tan atau Datin Vivi Yusof. Bukan mereka yang sekadar bergaji besar. Itu tidak dikategorikan sebagai mahakaya. Pembangkang janganlah melampau sangat sampai nak wujudkan tanggapan buruk tentang kerajaan. Kerajaan baru umumkan perkara tersebut secara general dan ianya masih dalam perincian. Malah Menteri Ekonomi Rafizi Ramli turut menjelaskan bahawa pengkelasan kategori isi rumah tak akan bergantung pada data pendapatan kasar yang sedia ada. Sebaliknya, ia akan melihat pada perbelanjaan asas yang diperlukan untuk hidup dengan baik berdasarkan beberapa faktor yang akan ditentukan. Bahkan, kemungkinan pengkelasan ini juga akan ikut negeri kerana kita sendiri tahu kos sara hidup di setiap negeri tak sama. Pembangkang, kalau tak faham atau perlukan penerangan yang lebih jelas, bawalah perkara ini dalam parlimen untuk dibahaskan. Bukannya bina fitnah dan persepsi jahat terhadap kerajaan dalam media sosial. Berhenti bersifat populis. Prinsip subsidi adalah untuk pulangkan hasil kepada yang layak. Jika kerajaan belanjakan subsidi secara pukal iaitu secara sama rata, berbilion ringgit akan digunakan dan dinikmati oleh golongan yang tidak layak. Pendekatan ini dah tak munasabah, terutamanya ketika negara kita sedang terhimpit dengan beban hutang dan asas hasil yang rendah. Sekarang ni, 40% subsidi petrol RON 95 bernilai 8 bilion ringgit dinikmati oleh 15 golongan teratas dan warga asing. Jangan risau, dengan penyasaran subsidi petrol RON 95, 85% rakyat tidak akan terkesan dan kerajaan akan terus menanggung subsidi yang dianggarkan 12 bilion ringgit. Yang terkesan hanyalah golongan T15 sahaja. Masyarakat juga perlu faham bahawa asas kepada penyasaran subsidi adalah berlandaskan keadilan sosial. Penjimatan yang diperoleh akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
termasuk membiayai pembangunan kemudahan pendidikan, kesihatan dan pengangkutan awam di negara ini. Alright. Okay. Secara Okey, kita akan bawa ucapan Rafizi Ramli. Okey, aku nak menjawab kepada Muhammad Mansur. Inilah ayat-ayat yang digunakan daripada side PAS kepada side parti lawan dia. So, kalau ayat macam ni, kan, hang nak hang tujukan kepada side kerajaan, tolonglah hapuskan DHPP di dalam parti PAS tu dulu. Jangan jadikan sahabat-sahabat, kan? Janganlah orang-orang yang beriman menganggap orang-orang kafir sebagai sahabat daripada orang-orang yang beriman. Tolong bagi tahu ni yang pakai serban, yang pakai jubah apa, tolong pi bagi tahu dulu. Jadi tadi aku share tadi, kan, tadi awal-awal live tadi aku share di dalam live TikTok depa duk bergaduh, janganlah melantik orang-orang kafir sebagai pemimpin. Habis tu mufti-mufti fatwa-fatwa Syekh Al-Qaradawi, lepas tu lagi beberapa syekh, kan, yang harus di dalam demokrasi ini, kan, hak tu kita nak buang mana? Kitab-kitab hak yang membenarkan, hak yang mengharuskan demokrasi politik di negara pelbagai kaum maupun dekat dalam negara kafir. Hak tu nak tak mana ayat tu? Tolong pi letak Muhammad Mansur, hampir letak dekat parti PAS dulu, hapuskan DHPP. Ini, nampak ni gambar ni, saja aku dah nak pakai juga. Geram aku. Kadang-kadang puak-puak ni, guna Al-Quran, guna ayat Quran untuk nak tutup parti lawan dia. Untuk nak, kononnya guna ayat Quran, kononnya kami mati akal lah. Kira kami jam lah. Kan? Puak hang buat boleh. Puak hak yang kerajaan tak boleh. Waktu hang berkawan dengan parti ni, gerakan tu kepala bapa apa parti gerakan tu? Awak, dia tu Cina gerakan Islam punya ke? Cina hak yang baik punya, bagus punya ke? Sama aja. Karutlah puak-puak ni. Jadi jom kita sama dengan ucapan Rafizi Ramli soal T15. konsepnya yang itu telah dibincangkan secara mendalam. Secara konsepnya yang itu telah dibincangkan secara mendalam di peringkat kerajaan. Now we are moving daripada konseptual kepada pelaksanaan. So perbincangan mengenai pelaksanaan itu sedang berlaku, and I think it's best untuk kita tunggu the final design of it. Tetapi bila Perdana Menteri sebut T15, itu merujuk kepada kaedah-kaedah yang akan diumumkan nanti. Jadi if you ask me sekarang T15 tu berapa, saya ingat we have to, kerajaan kita perlu melalui proses itu. We know we want to make it a lot fairer than before. Jadi I don't think personally is going to be a simple household income seperti sekarang. Okay, alright. Korang hampa faham penjelasan daripada Rafizi Ramli. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. So, aku nak bawa dulu, aku rasa live ni live video hak terakhir, soal perangai huduhnya, perangai Syahidan Kasim. Weh, ada ni lah. Okey, sekejap. Kebetulan kita berada di dalam ni, aku tutup dengan 3 video. Kita bersama dengan Salim Iskandar. 40 kali. Dan juga kita bersama dengan di dalam Parlimen 1, dan kita pergi dengan Syahidan Kasim. Salim Iskandar aku bawa last kali. Jom kita dengar dulu apa yang dikatakan oleh ni. Kalau hampa ingat, ini belanjawan 2024. Ini sewaktu tahun 2023. Muhyiddin duk tungkat dagu lah. Alah, Anwar ni jadi PM lagi. Lepas tu 2020 ni, belanjawan baru-baru ni, 2025. Dia punya Anwar jadi PM lagi.
Okey. Merdeka kan kita 100%. Merdeka sebenarnya. Tak bergantung dengan makhluk asing lagi. Ni kita merdeka bergantung dengan makhluk asing. Bergantung dengan IMF, bergantung dengan Bank Dunia, bergantung dengan BlackRock, bergantung dengan macam-macam. Alright. Alright. Okey, dekat bahagian belakang tu adalah juga yang perbahasan berkaitan ni, tapi tak apa, aku akan buat live petang saja ataupun malam. Perbahasan yang kecoh juga. Apa solusi? Jadi depa tanya, apa yang perbankan nak bawa ni untuk di dalam belanjawan ni? Awak tak bagi solusi. Tapi tak apa. Alright. Ada lagi banyak video yang aku akan bawa untuk live petang ataupun malam sebab aku rasa letih ni.